yang berlaku masa beratur dan tengah malam. So, bermula pada 1 bulan 7 2021. So, Mentarikot Apartment ni akan dikenakan perintah PKPD. PKPD di mana dalam ni ada 7 unit bangunan dan penduduk selama lebih kurang 17,000 orang yang mengikuti warga negara tempatan dan juga warga negara asing yang kebanyakan dia bekerja di sini. So bermula jam 12 malam ni mereka akan dikenakan perintah PKPD dan setakat ini untuk penugasan kita akan pihak PRN kita ada kekuatan 84 pegawai dan anggota yang akan dibantu oleh ATN untuk mengawal keselamatan di keseluruhan kawasan ini meliputi lebih kurang 1.6 km persegi. So daripada kita ada agensi lain yang turut sama berada dalam ni seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesihatan Malaysia, Rela, Pejabat Tanah Daerah dan lain-lain agensi yang akan bersama-sama kita membuat pelaksanaan PKPD di dalam Mentarikot. Okay. So untuk wire untuk pendawai iaitu pendawai konsertina akan pasang pada besok pagi di mana saringan akan bermula dijangka pada hari Jumaat selama 3 hari. Okay. Dan situ satu proses seterusnya akan berlaku dalam dan semua penduduk sini tidak gunakan di keluar daripada unit masing-masing bagi atas keperluan yang perlu dan juga untuk disaring dan juga dibersih. Okey. Tuan, majoriti kat sini pekerja kilang ke apa tuan? Majoriti ni dia 60%, kita mesti 60% adalah warga tempatan, 40% adalah warga asing yang bekerja kilang dan kebanyakannya di kawasan di sekitar SS8, kawasan industri. Macam mana senario yang mereka yang bekerja dekat kilang ni, ada tak mereka akan diberikan keluarga waktu PKPD macam mana? Sejak ni apabila bermula jam 12 malam, apabila PKPD di sana pada jam 12 malam, mereka ni langsung kita akan tutup dan mereka tidak akan diminta. Mereka jam masuk kita berlaga masuk tetapi kita akan penaga sehingga proses untuk saringan dan juga vaksinasi dilakukan pada semua. Tuan, mengulas mengenai isu viral, ada satu video viral mengenai kononnya dakwaan ada beberapa lah penduduk bukan warga negara yang katanya nak keluar sebelum PKPD dilaksanakan. So komen tuan? Ini sebenarnya untuk sebelum PKPD dilaksanakan, mereka ni sebenarnya bebas keluar. Kalau dalam SOP untuk PPN dalam pemilihan negara fasa 1, mereka ni semua dijumlahkan bergerak dengan radius 10 km. Tidak ada halangan. Tetapi apabila PKPD mula dilaksanakan, masa tu sekatan akan dikenakan dan mereka yang melanggar sekatan tu kita akan kita akan kompor ataupun kita akan dalam undang. So isu tu maksudnya memang tidak ada isu yang lari tu ke atau macam mana? Tak ada. Dua ada kebanyakan mereka ni apa kita tengok sebelum ni ada satu isu dari satu kami itulah. Tapi bila kita justify benda kepada syarikat tu dapati mereka ni berlaku salah faham antara syarikat dan juga pengundi di Mentarikot. Okey, terima kasih tuan. Kejadian tu bila semalam ke? Petang ke? Petang tadi ya? Tapi benda ni kita dah selesaikan. Okey, dah settle lah. Kita tetap sebelum kita buat PKPD pun kita telah kita buat monitor di kawasan ni supaya tidak berlaku berlaku ni lah. Benda ni adalah first time di sini, takut masyarakat sini pun agak rasa terkejut kan. Jadi kita dah monitor dan apa-apa yang berlaku kita datang kita akan nasihat gaduh. Maksudnya cubaan je lah tuan cubaan untuk keluar tapi tak berjaya. Tapi tak ada kejadian yang tidak ini ataupun yang mengganggu peneraman di kawasan ni. Baik. Okey. Thank you tuan. Okay.
Kita dapat melihat pemasangan kawat dawai Diminta record. Assalamualaikum. Di atas juga dapat kita tengok kat atas jambatan tu para petugas ATM sedang memasang kawat dawai di Mentari Court. Dan satu yang ini Presiden juga telah bersetuju dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Bersama selepas kita membuat jaringan kepada semua penduduk di kawasan Mentari ini, kita akan juga memberikan mereka vaksin. Itu tempat ini juga akan dijadikan tempat pemberian vaksin kepada penduduk yang kita adakan kita pergi dalam kawasan ini. Inilah satu usaha yang kita ambil, yang kerajaan dia ambil bersama JKNS supaya kita memastikan bahawa pemberian vaksin ini dapat dipertimbangkan dengan cepat. Jadi dengan secara umumnya itu adalah proses yang kita akan lakukan. Kalau ada pertanyaan mungkin detail daripada spesies itu, saya akan minta pejabat kesihatan dalam pertanian untuk memberikan maklumat daripada segi kes dan sebagainya. Pertanyaan ataupun soalan Tak, dari segi pemberian vaksin tu, bagaimana pemberian dia? Adakah kepada yang negatif sahaja ke ataupun bagaimana lepas tunggu result berapa hari ke, proses dia maksud saya? Okey, apa yang kita akan buat, mereka ni akan dibuat saringan terlebih dahulu. Selepas saringan kita buat saringan, kita akan mendapati kes-kes yang kalau ada kes positif, kita akan keluarkan ataupun asingkan mereka ni, dan mana-mana yang yang negatif itu kita akan saring menyebabkan kes yang negatif. Dan kontak rapat akan divaksin juga, tetapi mereka akan disaring. Mereka akan disaring kontak rapatnya dan juga akan diberikan vaksin. Jadi yang divaksin ni akan melibatkan kontak rapat dan juga negatif. Yang positif itu kita akan hasilkan. Proses saringan berapa lama dia? Kita jangkakan untuk 3 hari, esok sampai hari Ahad, 3 hari. Kalau if at all, hari Isnin tu kita akan buat mopping up. Kalau terlepas ke, kalau ada lebihan, hari Isnin kita akan. So, jangkaan kita 3 hari, mulai esok sampai hari Ahad. So pemberian vaksin Vaksin jangkaan kita akan mulakan pada hari Ahad
sehingga dan hari Isnin. Kita akan selesaikan keseluruhan penduduk di Mentarikot. Ini first time ke untuk PKPD yang vaksin terus? Ini first time. Pertama kalinya kita buat model PKPD yang ada kita berikan vaksin terus kepada mereka. Sebab satu puncanya adalah kawasan ini kita dapat peribahkan itu telah berlaku kes telah banyak. Jadi untuk cara yang betul, cara yang lebih baik tanganinya adalah dengan kita beri vaksin mereka dengan cepat mungkin supaya kita dapat kawal peribahkan. Sebab kes telah banyak. Tuan, pemberian vaksin adakah merangkumi warga asing juga dan jika dia tak ada dokumen bagaimana pula? Pemberian vaksin terhadap warga asing, kalau dia tak ada dokumen pula macam mana prosedur dia? Semua akan divaksin. Sesiapa yang ada di dalam yang negatif, yang bukan yang tidak disaring sebagai positif akan menerima vaksin. Maksudnya kalau dia warga asing ataupun tak ada dokumen pun dia akan divaksin. Semua akan menerima vaksin. Sebab ini adalah langkah kawalan. So kalau kita ignore mereka, nanti kawalan perebakan COVID-19 tidak penuh lah. So semua akan divaksin. Untuk semua jenis itu ini ada atau yang apa jenis? Jenis vaksin dia. Sinovac. Jenis vaksin dia Jenis vaksin kita belum tentukan lagi. Either Sinovac atau Pfizer. Belum tentu lagi. Doctor, is this the Cellvax allocation or is it coming from federal government? It's from the government. Federal government. from the government. Which government? State or federal? This exercise will be conducted by PKD from JKNS, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Tapi dia punya alokasi vaksin dia datang dari kerajaan mana? It's daripada kerajaan. KKD. Federal government is it? Dok, setakat ni berdasarkan selepas pengumuman Datuk Seri Ismail Sabri kemarin, yang terkini berapa banyak yang dah kesan positif di sini? Kes positif. Kita ada lebih 500 kes positif dekat sini. Yang telah diambil tindakan lah untuk saringan baru ni. Selepas ni baru kita. Tadi kita akan tahu. Datuk Johari, could you clarify the other two areas under EMCO, where are they in Petaling district? Okay, so ini satu di Mentarikot. Another one is in Westlight in SS8 SS8. Ini adalah merupakan sebuah apartmen yang menempatkan pekerja-pekerja kilang di dalam kawasan tersebut yang terdiri daripada pekerja kilang Sunway Rim, Daikin dan juga Portland di dalam apa ni. Jadi ini adalah salah satu lagi PKPD yang kita buat di Petaling Jaya lah. Ada dua kawasan. Adakah dua PKPD lagi ni akan menerima vaksin juga ataupun hanya di Mentarikot Sini saja. Di sini sajalah, di Mentarikot sajalah. Ya. Datuk, doktor, setakat ni dia soal 500 yang positif. Adakah kebanyakan ni daripada sektor perkilangan? Mungkin orang ada video. The exact division kita tak pasti. Tapi ada kebanyakannya daripada sektor perkilangan yang Berhampiran. Datuk Johari, the Westlight and SS91A, can you clarify where are they, especially the SS91A? Dia will tidak akan ada PKPD di tempat yang disebut sebagai SS91A tu. Sebab term of location pun tidak ada SS91A di PJ. Berlakunya sedikit typo di situ. Walau bagaimanapun kawasan tersebut kita telah pun bentangkan di dalam Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri dan melalui maklum balas daripada pihak PKD dimaklumkan bahawa kes tersebut telah pun berakhir di kawasan itu. Jadi tidak ada keperluan lagi untuk mengadakan PKPD. Hanya ada dua sahaja tempat, di Westland dan juga di Bali. Betul, sedikit kok. Mungkin hari ni pertama PKPD mungkin ada maklumat orang dalam pergerakan keluar dan masuk, bagaimana mungkin ada penjelasan sikit. Selepas kita buat PKPD ni tidak ada lagi pergerakan keluar masuk ke dalam kawasan Mentarikot ini. Kecuali pihak-pihak yang menghantar barang itu kita memang ada sediakan subtab ya, bilik gerakan di sini yang mana daripada segi penghantaran barang itu nanti akan dikendalikan oleh kita punya pegawai lah, urusan kita daripada JKM yang akan menerima barang-barang ini dan kita akan bantu untuk serahkan kepada pemilik ataupun yang berkenaan di dalam kawasan PKPD. So sepanjang kita buat PKPD ini nanti tidak ada keluar masuk. Datuk, what kind of deliveries will they be allowed and like roughly what time? Yang Food and groceries. Yes, food and groceries. In fact, sebenarnya di dalam ini memang mempunyai kedai runcit. Ada grocery store inside
dan kita tidak tutup kedai-kedai ini, dan kita membenarkan bagi mana-mana ketua isi rumah untuk turun dan hanya seorang daripada satu staf ini untuk keluar dan untuk membeli barangan. Itu kita akan Tapi untuk makanan mereka untuk boleh daripada pesan. luar kita akan akan terima di sini dan hantar ke. Ada tak dia punya masa dari pukul 10 sampai 5 dah? Setakat ini dalam waktu tu memang working hours lah, 8 hingga 5 petang lah. Kalau ada waktu selain daripada luar daripada tu, kita akan lihat. Datuk, macam pagi tadi ada warga emas yang ada temu janji suntikan vaksin pada hari ini. So adakah mereka dibenarkan untuk keluar menerima suntikan vaksin ataupun macam mana? Kita tak benarkan mereka untuk keluar. Apa yang akan kita buat, mereka ni ada appointment dalam Badan Sejahtera. Mereka kena inilah, maknanya untuk tunda dia punya tu. Apa pun tempat ini kita akan jadikan seperti tempat vaksin, kita akan ambil nanti nama dia untuk mereka. So maksudnya kepada siapa yang dah ada temu janji vaksin tu, mereka boleh cancelkan untuk dapatkan vaksin di sini. Okay, terima kasih Dok. Betul. So ada cubaan daripada penduduk untuk keluar terlebih dahulu ke lari ke sebelum kejadian bermula. Okay, sekarang ni untuk sebelum pukul 12 tidak ada kita boleh tekan awal daripada keluar, sebab dalam PPN SOP PPN fasa 1 mereka ni boleh bergerak dalam radius 10 km, tetapi apabila bermula 12.30 malam sampai bulan, mereka tidak dipegang keluar di situ. Kan, kata ada viral semalam yang ada pihak kilang dia arahkan dia punya pekerja semua keluar. Oh, kita telah jalankan siasatan tentang perkara ini, dan kita dapati semua pekerja-pekerja seperti yang dimasukkan semua berada dalam ini berjumlah 840. Kita ada pemeriksaan pagi ni, kita sahkan bahawa mereka semua berada dalam tarikh. Yang kata ada gambar bawa beg apa semua tu. Yang itu sebenarnya adalah salah faham antara local community dengan pekerja asing. Tetapi sebenarnya untuk maklumat saya ingin tegaskan, sebelum jam 12.30 malam, mereka ini boleh bergerak dan mereka ini boleh bekerja. Selepas iman kepada PKPD, dan diorang boleh tak boleh bergerak. Terima kasih Tuan. Okey, ada kerja? Tak ada? Okey, terima kasih. Terima kasih Tok. Terima kasih Datuk. Okay. Okay, Dok, terima kasih. So itu dia sidang bidah. Mungkin boleh nak bagi sikit komen berkenaan pasal apa-apa makanan tadi. Saya sidang media bersama dengan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya dan juga Pengarah Bencana Urusan Bencana Daerah Petaling Datuk Johari. Mentarikot. PKPD Mentarikot. Dan bilangan kit bantuan makanan yang kita edarkan pada hari ini adalah sebanyak 3,500 bantuan makanan. Ia merupakan essential food. Dia merangkumi beras, tepung, gula, sardin dan juga minyak masak. Jadi ini merupakan beras pun berat dia lebih kurang dalam 10 kilo. Maknanya kalau dengan nilai beras 10 kilo tu saya rasa cukup untuk satu keluarga dalam masa 2 minggu. Jadi makanan-makanan lain tu mungkin akan dihantar oleh NGO-NGO lain yang ingin menyumbangkan makanan kepada agensi-agensi lain lah. Sehingga kini PKPL ataupun Pembadaran Kemajuan Pertanian Negeri Selangor membekalkan makanan yang perlu, dipanggil essential food, untuk warga Mentarikot lah. Kita juga pernah bagi di Sabah Benam, PKPD macam ni juga. Okey, mungkin sedikit tambahan. Masih sama juga kita pada awal bulan 6 ni juga kita telah mengedarkan kit bantuan makanan juga di PKPD Sabah Bernam bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar yang lepas lah. Masa itu dalam bulan raya juga di Sabah Bernam masih yang sama jugalah. Datuk, sekarang Selangor banyak lokasi PKPD. Mungkin bantuan macam ni diserahkan juga ke kawasan lain. Ada perancangan? Buat masa ni perancangan kita adalah lebih kepada yang memerlukan yang emergency lah. Contohnya macam PKPD ni. Kalau yang lain tu mungkin ada banyak juga NGO lain yang telah menyediakan persediaan. Tetapi yang emergency macam PKPD ni maknanya PKPS terpaksa memberi bantuan sebabnya peruntukan tidak disediakan secara perancangan. Jadi benda ni dipanggil emergency. Jadi kita cuba bantu setakat apa yang kita mampu lah.
Okey. Tuan, can you explain what you define as emergency? Sebab banyak kawasan yang dikenakan PKPD, tapi some are urban area, some are a bit further. How do you define as emergency? Actually, the definition of the emergency is not done by PKPS. It's done by MKN. So we just follow the instruction from the MKN, saying this is PKPD, then we just follow. PKPS has no right to determine whether they want this agency or not. Dato', I missed your earlier PC, so can I ask in today's basket what are y'all giving, and do y'all decide today, are y'all going to come back again to give more? No, actually our intention to provide the essential food for them. So the rest, quite a number of NGO willing to contribute for this one. So for the initially done by PKPS first. Okay. Dalam kotak atau plot bag hari ini ada apa, Dato'? Okey, dalam kotak tu dia ada 5-6 komoditi lah. Pertama beras, gula, garam, sardin, kopi dan minyak masak. Itu dia consider macam essential food lah. Okey. So PKPS ada perancangan untuk turun lagi ke, or the subsequent ones give it to the NGO to Let the NGO take over after this. Okey. Datuk, Ya. macam kat Selangor kan ada beberapa lagi PKPD kat kawasan lain. Tapi kenapa PKPS pilih Mentari Kot? Oh, ini bukan kita pilih. It's instructed by the kerajaan negeri. Not our right to choose untuk memilih mana PKPD. Terdesak. Ini terdesak sebenarnya. Dia makanan tak sempat nak Yang lain tu mungkin dia orang dah ada preparation lah. Ini macam kata orang terdesak. yang ni kali yang pertama ke? Kali pertama. Oh, kali pertama. Yang kalau di Selangor ni PKPD yang kita bagi yang pertama dulu di Sabak Bernam. Tu awal bulan ni. Kan dah Sabak Bernam pun PKPD juga. So, Sabak Bernam kali pertama, yang ni Kali kedua. Westlight kau ada pergi tak? Yang mana? Westlight yang seberang. Oh, tak ada. Okey. Okey. Ini saja lah. Ya. Sumbangan bekalan kumpulan asas hari ini, adakah di bawah inisiatif bekalan bakul makanan yang diwujudkan oleh kerajaan negeri? Ya. Okey. Okey, terima kasih. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Terima kasih, Dok. Okey.